TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Sampai pun kat kedai ni. Okey, pokok ni cantik. Tapi, Assalamualaikum bang. Assalamualaikum. Bang. Saya sebenarnya tengah cari satu pokok ni bang. Ya. Mak saya lah yang minta benda ni kan. Biasalah mak-mak kan. Nak beli pokok serai. Yang ini serai Aceh. Dia Serai bau Aceh? macam serai tapi dia tak macam serai. Bau macam serai tapi tak macam serai. Saya bawa Ya. sikit lah. Betul lah bang. Okey, saya nak tanya bang. Harga macam mana bang? Hari ini special, sangat istimewa. Sebenarnya 7. 77? 50% potongan. 50% Harga biasa RM20, hari ini RM10 je. RM10 je? Boleh jadi? Sekejap fikir sekejap. Okey, mak pun cakap nak pokok serai Aceh. Jadi bang? Jadi ya. Jadi RM10. Okey. Jadi tak tanyalah. Kalau pokok ni harga dah cantik dah RM10 je kan. Tapi cara kita nak membiak tu macam mana bang? Betul tu. Takkan nak beli, start kali nak beli saja kan? Betul tu. Kalau kita boleh belajar untuk biakkan, bagus. Nanti sama-sama dengan saya nak boleh tunjukkan. Kalau macam tu kita bukukan dulu Betul, boleh? ya? Jadi- Boleh. Tak ada hal. Terima kasih bang. Okey. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada anda semua yang sedang menyaksikan Mahir di Didik TV KPM bersama hos anda Irfan Syami. Untuk hari ini kita akan belajar subjek lanskap dan nursery bagi menengah atas bersama dengan Cikgu kita di studio. Siapakah beliau? Jom kita berkenalan dulu. Cikgu, apa khabar? Selamat datang ke Mahir. Cikgu, boleh tak kenalkan diri dulu kepada penonton di rumah, dipersilakan. Assalamualaikum. Selamat sejahtera. Saya Muhammad Taslim bin Muhammad Kostor. Bertugas di Sekolah Menengah Kebahasaan Seri Sedang, Seri Kembangan, Selangor. Seri Kembangan Selangor. Baiklah cikgu. Cikgu dah berapa lama mengajar subjek ni cikgu? Baru 18 tahun. Baru 18 tahun, bagi saya itu sudah cukup lama. Okey. Dan sebelum kita teruskan cikgu, macam biasa kita kena patuhi SOP. Betul tak cikgu? Betul. Kes COVID negara kita bukan makin lama makin menurun, makin lama makin menaik. Semalam 7,000 lebih. Jadi kita kena jalankan tanggungjawab bersama untuk sentiasa patuh kepada SOP. Jadi, saya minta cikgu untuk gunakan gel pembersih kuman, dipersilakan. Okey. Baiklah, saya pun nak juga. Dan yang paling penting untuk anda semua, sila jaga jarak fizikal sekurang-kurangnya 1 meter. Hashtag apa? Kita jaga kita. Baik, cikgu, tadi Irfan dah nak beli pokok dengan cikgu kan? Ya. Jadi boleh tak cikgu terangkan apa yang kita akan belajar hari ini? Ya, hari ini kita nak belajar memahirkan tentang satu pembiakan tanpa biji benih, iaitu pembiakan secara asek dipanggil, iaitu menggunakan rizom dan juga belahan rumpun. Rizom dan juga belahan rumpun. Okey. Jadi apakah dua benda itu? Saya jarang dengar ni cikgu sebenarnya. Rizom tu sejenis organ pada tumbuhan tu. Nanti kita bila kedua kita nampaklah bahagian bawah tu. Okey. Macam akar tapi sebenarnya dia batang yang menjala di bawah permukaan tanah. Dan Baik. belahan rumpun tu maksudnya nanti rumpun tu besar. Rumpun tu besar. Kita belah-belahkan. Macam pokok yang Irfan nak beli tadi kan. Pokok serai Aceh tadi tu? Serai Aceh kita akan jadikan dia jadi 2. Okey. Daripada 1 jadi 2, 2 jadi 4. Jadi itulah apa yang kita akan belajar hari ini, cikgu. Baiklah, mungkin cikgu berterangkan sedikit apa lagi yang kita akan lakukan dan apakah bahan-bahannya ke, macam mana? Terima kasih Irfan. Jadi untuk permulaannya saya terangkan untuk pembiakan yang pertama dan kedua ni alatan dan bahan yang kita akan gunakan. Baik. Okey, pertama Ini adakah barang-barang ini akan didapati di sekolah untuk pelajar ke macam mana, cikgu? ya, semua ada. Semua ada nampak tak hebat tu. Okey, cikgu. Kalau tak ada kita modifikasilah. Kalau kat rumah macam tak ada kan. Kita guna apa yang ada lah. Apa yang ada sahajalah. Okey. Baik. Kita pergi alatan yang pertama. Nanti sebab kita nak memotong, kita gunakan parang ataupun pisau. Okey, parang dan juga pisau. Ya. Parang dan pisau ni dia kena tajam macam mana, cikgu? Bolehlah agak-agak tajam. Kemudian ni sudip. Sudip, Kita okey. nak gali nanti. Baik. Dan juga alatan yang ni gunting, skater. Ni paling penting ya, cikgu? Ini agak penting juga. Agak untuk penting memotong. juga, Baik.
Kemudian nanti kita akan gunakan bahan-bahan yang ada di sini. Selain daripada bahan, alatan yang lain, ni pasu ni. Pasu ni, okey. Pasu ni sebab nanti yang kita dah belah nanti, kita masukkan dalam pasu ni. Okey, baik. Nak semai, kita gunakan bekas semayan ini ataupun beg politena. Beg apa, cikgu? Beg politena ataupun polybag orang panggil. Beg politena, okey. Kenapa dia ada lubang tu, cikgu? Pengairan lah. Nanti air kita betul siram tu. dia keluar. Ya. Okey. Kemudian kita akan gunakan bahan-bahan yang untuk peminyakan ni. Campuran bahan-bahan medium atau biasa kita panggil tanah campuran. Tanah campuran, Tanah campuran. Yang ini tanah lom. Tanah lom. Tanah lom. Okey, kalau tanah macam ni kita boleh dapat dekat mana, cikgu? Dekat nursery boleh. Senang, kadang ada yang kosong macam ni, Okey. tanah bakar ataupun yang dah siap campur macam ni lah. Okey, baik, Untuk jadikan tanah campuran yang baik, asas dia tadi tanah lom. Yang kedua, bahan organik yang saya gunakan ini kokopit. Kokopit, okey. Ataupun sabut kelapa. Sabut kelapa yang dihancurkan dia jadi macam ni. Okey, kita hancurkan jadi macam ada Yang dah kokopit. siap macam tu, Zifan. Baik. Ataupun kalau ada yang selain pada kokopit, kita gunakan sekam padi bakar. Sekam padi bakar. Kita bakar dulu sekam padi ni. Dah jual bakar dah. Dah jual bakar. Okey. Kalau nak bakar sendiri lambat. Betul, setuju. Dan yang ketiga, tadi sama ada kokopit ataupun sekam padi bakar. Yang ketiga, pasir. Okey, pasir ni pasir biasa je lah, cikgu. Pasir sungai biasa lah. Okay, kita campurkan, gaul. Mengikut nisbah yang tertentu. Untuk yang pertama, untuk pembiakan secara rhizome tadi, yang kita akan buat, kita gunakan nisbah 2-1-1. 2-1-1. Okey. 2 tanah lom, Okey, 2 tanah lom. 1 bahan organik, 1 bahan organik, 1 pasir. 1 pasir. Ya. Okey. Baik, 2-1-1. Untuk yang nanti belah rumpun, sebab kita nak masukkan dalam bekas, dalam pasu, kita guna nisbah 3-2-1 pula. 3-2-1. Okey. 3 tanah lom, 2 bahan organik, 1 pasir. 1 pasir. Ingat TOP. TOP Bukan taslim overpower. Tapi tanah lom, organik dan pasir. Okey, baiklah. Yang sini saya bawa nanti kita gunakan yang dah siap dicampur lah. Campur. Okey, cikgu. Baiklah. Sekarang ni kita nak berehat dulu boleh? Lepas ni kita akan sambung dengan kita punya kerja kita lepas ni. Kita berehat dulu. Hanya di Mahir, Didik TV, KPM. Didik TV KPM. Kembali bersama saya Irfan Syamil rancangan Mahir di Didik TV KPM bersama dengan Cikgu Taslim Studio. Cikgu, sebelum kita teruskan, Irfan tanyalah kenapa kita tiba-tiba pakai macam ni, Cikgu? Dengan Irfan ada bunga-bunga dekat sini. Memang kena dengan Irfan tu. Memang kena dengan saya sebab saya mak bunga, Cikgu. Bukan. Okey, Cikgu. Mungkin Cikgu boleh ceritakan sikit kenapa kita pakai apron, sarung tangan ni untuk apa sebenarnya? Ini langkah keselamatan dan kebersihan lah Irfan. Okey. Yang ini untuk melindungi pakaian kita, yang ini untuk keselamatan kita tak kotor kan. Betul, sebab kita nak main dengan tanah apa semua kan. Nanti betul. kalau kita tak pakai, terpercik, susah nak basuh susah. kan. Jadi itulah pentingnya kita memakai alat keselamatan seperti sarung tangan dan juga apron terlebih dahulu. Okey, bagi Cikgu berteruskan untuk topik kita hari ini. Silakan. Okey, topik kita tentang pembiakan tumbuhan menggunakan rhizome dan juga belah rumpun. Betul. Okey. Dia sebenarnya kalau pembiakan tanpa biji benih ni ataupun dalam pelajaran MPV, mata pelajaran vokasional ni dikenali sebagai pembiakan secara aseks tanpa biji benih, kan? Betul. Saya teruskan tadi, sambung semula, ulang semula bahan-bahan dan alatan yang kita akan gunakan. Silakan, Cikgu. Okey, tadi ada pisau, parang dan saya nak ulas panjang sikit tentang penyediaan medium semayan dan medium pemasuan ni. Baik. Dia ada beza nisbah tadi saya katakan. Betul. Okey, tadi 3 bahan asas iaitu tanah lom, bahan organik
dan juga satu lagi yang akhir pasir. Pasir. Kan? Okey. Tanah lom tu kalau kita tak dapat nama tanah lom ni dia ada unsur liat, ada kelodak, ada dia punya gembur dia. Okey. Kalau di atas permukaan bukit tu dia bahagian atas lebih kurang Bahagian 50 atas, cm. Dia bersifat peroi, dia boleh memegang air, melepaskan air bila akar pokok menyerap. Okey, kita boleh jumpa tanah lom dekat mana cikgu? Dekat atas bukit cikgu cakap tadi. Tanah-tanah yang bukit lah. Ah. Tapi biasa takkan nak pergi cari sendiri. Betul. Kita beli je. Kita beli saja dekat kedai-kedai Cuma nursery. kualiti kadang yang beli dia tak dapat yang bahagian atas betul, dia agak bawah sikit lah. Sebab tu Okey. elok kita campurkan dia. Menggunakan Campurkan. medium campuran. Sebab kita perlu dapatkan tekstur yang betul-betul sesuai dengan kita tumbuhan Betul, kan. Okey. Jadi tanah tadi dia fungsi tadi selain daripada memegang pokok, akar pokok boleh tegap. Bila kita siram dia boleh pegang air. Okey. Pegang air tu tak lepas dan bila pokok nak dia serap dengan akar dia boleh lepaskan. Maknanya pokok kita akan dapat nutrien yang cukup. Betul tak cikgu? Ya, beladi baja pun sama. Sifat Baja dia. pun sama? Dia boleh pegang baja tu tak lepas. Bila pokok nak serap boleh. Okey. Itu sifat tanah lom lah. Baik. Tapi kalau tanah lom saja sebab dia ada sifat liat dia. Kalau terlalu hanya guna tanah lom kemungkinan nanti dia cepat padat. Tak cantik lah. Sebab tu kita kena ada tanah yang lain pula ataupun bahan organik. Bahan organik tu. Okey. Bahan organik ni dia selain kalau kita campurkan dengan baja-baja organik macam najis sayap kan. Betul. Baja yang organik lah. Dia jadi bahan organik yang sangat cantik untuk tekstur medium itu. Okey. Satu lagi yang pasir tadi saya tunjukkan. Pasir tu dia tak boleh pegang air tapi dia penting untuk saliran pengudaraan. Dia akan bagi ruang untuk ada pengudaraan yang lebih baiklah. Betul. Jadi kita siram air tak bertakung. Medium tu sangat sesuai untuk pertumbuhan pokok. Okey, setuju. Selain pada tu Irfan, saya biasa ajar murid-murid saya masa menyediakan medium campuran ini, saya tambahkan kalau masak kan ada perasa dia. Betul. Garam, gula. Bagi secukup rasa lah. Sedap. Sedap. Macam tu juga kalau 3 asas tadi dah cantik, nak bagi lagi bagus, kita tambah baja yang untuk menggalakkan pengakaran. Apa tu, cikgu? Contohnya ni lah TSP. Apa tu? Nama penuhnya apa tu cikgu TSP ni? TSP bukan Taslim Super Power. Bukan. Bukan TSP Tri Super Phosphate. Sejenis baja untuk menggalakkan pengakaran. Pengakaran. Lagi Kita cantik tambah, lah. dan satu lagi yang saya suka tambah ini. GML. Ground Magnesium Limestone. Okey. Ataupun kapur lah. Kapur Kapur. pertanian. Bahasa mudahnya kapur. Yang ini tadi untuk menggalakkan pengakaran. Yang ini untuk menaikkan pH tanah tu. Menaikkan pH tanah. Medium tu. pH Kalau tu pH tanah yang sesuai berapa cikgu? antara 5.5 hingga 6.5 macam itulah. Okey. Tidak terlalu berasid, tidak terlalu berakali. Baik. Kalau ada meter kita boleh test lah. Ada pH meter. Hari ini kita ada tak meter tu cikgu? Tak ada. Saya tak ada, bawa. tak apa. tak Sebab apa. saya dah bawa yang dah siap campur. Okey. Tak perlu dah lah kan untuk kita test. Daripada tu bahan tambahan ni yang ini. Garam Epsom. Garam Epsom, okey. Apakah fungsinya cikgu? Yang ini bukan untuk dalam medium. Okey. Ini masa kita dah selesai tadi pembiakan apa? Pembiakan belah rumpun. Sebab kita dalam proses kita membelah rumpun dia, Betul. buang sikit akar lama, pokok dia akan rasa tertekan sikit. Tertekan dia macam stres Stres lah. Okey, lepas tu? Jadi untuk meredakan stres dia, macam kita lepas suntik vaksin kan. Vaksin betul. Dia kita letakkan jangan banyak. Jangan banyak. Sikit je satu sudu dalam macam ni 1 liter, 2 liter, 1 liter pancu-pancu, siram dia. Siram dia bagi dia kurang stres tu lah. Cepat dia pulih dia insya-Allah. Okey. Baik cikgu, saya ada soalan untuk 3 bahan ni. Ya. Mana satu bahan yang kimia ataupun ada bahan yang organik? Apa bezanya cikgu? Kimia organik dia ada setengah bahan tu yang bersifat kimia, ada satu yang organik lah. Okey, kalau TSP ni TSP ni dia bersifat organik ke ada unsur kimia? bersifat kimia. Kimia, okey. Tapi dia Baik. tak macam baja racun kimia. Bukan macam baja kimia yang jenis NPK ke apa. Betul. Dia Maknanya tak jenis membahayakan tunggal. alam sekitar lah. Tak. Baik, setuju. Tapi jangan terlalu banyak juga. Terlalu banyak. Kita kena dia ada sedang-sedang sekatan dia lah. Lebih kurang 1 meter padu tu dalam setengah kilo. Okey. Kaul. Setengah kilo hingga 1 kilo cukup. Baik. Okey. Jadi saya kata tadi ada lagi alatan. Apa lagi cikgu? Satu saya bawa tong penyiram. Tong penyiram, tapi tak ada, banyak okey. sangat kan, bukan tak ada. Saya buat yang kecil je lah. Yang Dan kecil nanti je, kita boleh okey. siram dia kan. Baldi ni bukan untuk apa? Macam ini bukan untuk batu simen ke cikgu? Iyalah. Baldi macam-macam ini sebenarnya penyukat. Penyukat. Kan saya kata tadi, bila kita menyediakan medium ni kan, medium semayan ataupun pemasuan ni. Contoh yang ni, 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3 tanah,
Dua bahan organik, satu dan pasir. satu pasir, betul? Andai Irfan. Ataupun yang satu lagi yang depan ni lah. Okey. Ni 121. 1, 2, 1 untuk apa pula cikgu? Yang itu nanti special. Special lagi. Kita simpan Kalau dulu. teringat, kita simpan. Okey, boleh. Jadi bila nak menggaul, mencampurkan medium-medium ni, kita guna penyukat. Saya ada yang ni. Ada yang itulah. Dia bukan timbang 3 kilo, 2 kilo, tak. Maksud macam mana, Ikut cikgu? isi padu dia. Ikut isi padu. Betul-betul tadi, 211 tadi. Dua tanah lom kita sukat dua baldi ni. Okey. Tuang. Satu organik kita sukat satu baldi dan satu pasir. Kita kena penuhkan satu baldi ke macam mana? Samalah. Oh, samalah kan. Sama. Kalau penuh lah. Kalau separuh-separuh lah. So lebih kurangnya ikut isi padu penyukat kita. Baik. Saya ada yang ni, saya guna ni lah. Okey. Ini tadi sebenarnya untuk penyukat, bukan untuk macam simin. Okey. Alright. Kalau kita gunakan penyukat cikgu saiz tu, kita boleh guna untuk berapa jenis mayan? Ya. Kadang-kadang kalau untuk macam ni Kalau kita gunakan penyukat yang besar tu, Ya. kita boleh semai berapa banyak pokok cikgu? banyak juga kalau tadi gunakan baldi tadi tu untuk 321 dapat 3 beg ni. 3 beg? Ah. Banyak tu cikgu. Kalau di sekolah murid-murid kadang-kadang dia pakai kereta sorong je. Kita sorong? Penyukatnya. Okey, lagi banyak cikgu. 3 kereta sorong tanah lom. Macam Okey, itulah. kita tuang. Betul kita gabung sama-sama. Okey, baik. Baik, tanah lom tadi bila biasa kita dapat dia apa dia tu? Tekstur dia tu ada besar, ada kecil. Ada besar, ada kecil, betul. Macam pasir pula kadang-kadang silap-silap dekat sekolah tu kan. Dia berlonggok itu ada pula kucing-kucing dia. Alamak. Melepas kat situ kan. Okey. Jadi kita kena tapis dia. Tapis dulu. Dapatkan tekstur yang seragam, nak buang benda asing. Kan, itulah. Kita nak tapis pakai apa, cikgu? Adalah alat penapisnya. Okey. Jangan penapis santan pula. Jangan. Okey. Okey. Dan selain pada itu nanti kalau sebab kita pemasuan belahan yang lebih kecil tadi, yang ini batu ni kita gunakan batu sungai macam ni kan. Okey. Yang ini saiz-saiz ini untuk kita buat sungkupan je. Sungkupan ialah bahagian atas kita letak bahagian atas permukaan pasku tadi. Okey, kita susun ke? Selain untuk hiasan dia untuk juga hiasan. nak menghalang pertumbuhan rumpai. Okey. Kelembapan dia lebih tahan lama. Memang itu fungsi dia untuk kita mengelakkan tumbuhan benda-benda lain lah. Ya. Okey. Sebab dia tutup bahagian atas kan. Betul. Kalau tak ada batu tu kita guna sabut ni. Sabuk boleh juga. Okey. Ni sabut yang kasar. Okey, sabut yang kasar ni coco fiber lah. Coco fiber. Tadi coco pit yang hancur. Yang hancur yang kita dah hancurkan sama-sama Dia dah dah hancur dah. Ha. Yang ini kita yang kasar ni kita dia tutup sebagai sungkupan. Sungkupan. Okey, fungsi dia sama untuk sungkupan dengan batu sungai sama. Okey. Yang ini pula Ini fungsi apa pula cikgu? Apa ini nama dia? pasu yang pecah-pecah tu saya pecahkan lah. Okey. Kita nak gunakan nanti semasa pemasuan rumpun yang dah kita belah ataupun kalau nak buat masa semayan rhizome pun boleh. Boleh juga. Okey. Itulah untuk bahan dan alatan. Okey. Jadi- Maknanya kita dah mengenal pasti semua alatan dan bahan-bahan yang diperlukan. Ya. Apa yang kita akan buat sekarang cikgu? Tak sabar Mula ni. untuk pembiakan yang pertama. Okey. Pembiakan secara rhizome. Maka kita boleh ambil Irfan tolong ambil pokok yang sana tu satu, saya ambil satu. Okey, baik. Saya ambil tadi okey. Yang serai tadi cikgu Bukan yang ni, Yang bawah ni yang besar tu. Okey, baik. Saya dah boleh tolong cikgu kat kedai ni. Okey. Boleh ya? Boleh? Okey Irfan. Buka sikit. Okey. Saya bagi orang ni untuk Irfan. Aish. Bahaya ni cikgu. Bahaya tak cikgu? Adalah. Tak. Okey. Okey, yang ni. Jadi mula-mula kita nak siapkan bahan tanaman dia. Okey. Buatkan bahan tanaman, kita kena keluarkan pokok ini daripada bekasnya. Okey, jadi apakah langkah pertama cikgu? Macam mana Keluarkan. kita nak? Okey. Keluarkan je. Balikkan. Terbalikkan. Okey. Okey. Ha. Boleh Irfan? Boleh cikgu? Okey ya. Okey. Sebab itulah kena pakai apron cikgu. Ya. Okey. Gunakan parang ni. Gunakan barang. Baik. Kita potong je lah polybag ni. Dah tak boleh pakai dah. Dia dah Potong koyak. je, Potong je mana-mana yang suka. Okey. Kalau rasa biasa, saya koyakkan. Macam je. Baik. Okey, kita koyakkan semua Ya. Boleh? Oh, cikgu, kalau tengok kat sini, akar dia dah mampat cikgu Ya. Dia kata, cepatlah Irfan. Kita nak kena buat belahan rumput Okey, dengan okey. rhizome ni. Baik. Okey. Cuba perhatikan. Pokok ini. Pokok ni namanya... keluarkan sikit. Pokok ni namanya ni. Alpinia purpurata. Itu bahasa saintifiknya kan? Ya. Nama biasa dia hadiah merah. Tapi Okey. jenis ni warna pink. Warna pink. Warna Baik. darah jambu kan. Alright. Okey. Sekarang kita
daripada sini, kita belah dua. Belah dua Okey, Okey. Baik. Irfan cuba tengok yang macam halia ni. Macam halia Ni depan ni kan. betul. Itulah rezam. Oh, inilah Rizal. Okey. Tapi kita buat dua dalam satu. Kita Baik. belah dua. Satu kita nak ambil rezam dia. Aha. Satu kita buat untuk yang belah rumpun. Belah rumpun. Okey, baik. Okey, belah dua je. Belah dua Agak-agak je. Macam potong kek pun ada ni Dia agak keras. Okey. Saya cuba. Baik. Potong dua je Belah dua je cikgu. Belah dua boleh. Okey. Saya ikut cikgu lah. Macam tu Okey. Hati-hati Irfan. Baik. Jaga keselamatan. Okey, yang satu Ui, ni sebab kita nak ambil dia punya rezam, Potong je cikgu potong je. Okey, saya cuba. Kita ambil. Okey, kita pegang sikit. Okey. Okey. Satu biarkan dia dalam keadaan rumput yang cantik, satu lagi tak apa, kita nak keluarkan ni. Okey. Cepat. Okey. Okey, yang yang mana yang satu? sana tu untuk rumpun, ambil yang rezam yang sini. Yang ni sini Nazam Saya rasa Okey. itulah. Baik. Okey, tu tumbangkan saja. Tumbangkan saja. Kemudian keluarkan dia punya medium lama ni. Okey, keluarkan. Untuk Nazam Okey. Ya. Okey. Ambil gunting ni, Ambil gunting. potong dia punya yang belah atas. Belah atas. Kita ambil Okey. bawah aja. Kadang orang tanya saya, rhizome tu apa daripada bahasa Inggeris? Rhizome. Jadi, kalau ingat halia, kunyit, lengkuas tu, Itulah Rizom kan. Okey. Contohnya. Potong sini ke cikgu? Potong atas tu. Okey, potong Bismillah. Semua Semua. Okey. Boleh. Cikgu, saya nak tanya, maknanya kita tak perlu bahagian yang batang ke atas ke? Kita menggunakan bahagian bawah saja. Sebab kita nak gunakan rhizome ni. Okey, baik. Kalau ada guna bahagian atas, jadi belah rumpun nanti. Okey, itu yang seterusnya. Itu segmen kita 3. boleh dua cara lah. Baik. Okey ya. Inilah rhizome-nya. Kalau rajin tu kita basuh dulu nampak cantik. Ni okey. ada khasiatnya ni. Apa hasilnya cikgu? Herba nantilah cerita kat luar lah. Okey, boleh. Tak ada. Okey. So rhizome ni boleh. kita dah dapat kalau besar. Kalau yang dah tua tu, yang dah mati kita buang. Gunakan gunting stiker tu. Baik. Oh, yang ni yang dah mati cikgu Okey. Kita pilih yang elok. Akar yang lebih-lebih ni pun Boleh potong. potong. Okey, baik. Irfan. Okey. Bagus, cepat belajar Irfan. Kan selalu kat berkebun ni. Kalau saya ni dia ada boleh dapat 5 rhizome. 5 Rizom Okey. Kejap. Kalau saya punya macam mana cikgu? Agak-agak tu boleh belah berapa? Ni berapa Akarnya cikgu? masih panjang banyak. Masih banyak. Potong lagi cikgu Lagi. Okey, baik. Saya potong dulu. Okey. Okey, kita potong saja. Potong Jadikan lagi, dia beberapa ketulan rhizome. Baik. Oh, macam potong rambut pun ada Okey. Okey, ni contoh satu rhizome yang kecil lah. Okey. Okey. Baik. Ni boleh kata satu Rizom cikgu Ya, satu. Nampak? Jangan kecil sangat pula. Jangan kecil sangat pula. Okey. okey. Kalau kecil sangat tak boleh guna ke macam mana? Boleh cikgu? tapi macam kecil lah baby kan. Kena besar sikitlah. So kita tinggalkan akar sedikit. Baik. Kalau yang macam halia kunyit ke dia belum ada berakar, ada teknik lain lah. Tu lain okey. cerita nanti. Baik. Okey, kita ada siapkan untuk apa tadi bahan tanamannya. Sekarang kita siapkan untuk nak menyemai dia. Nak menyemai Rizom Rhizome ni. kita semai. Okey. Nanti dia akan tumbuh. Tengok kalau dapat nak dua macam ni pun boleh. Ataupun nak potong lagi jadi satu-satu pun boleh. Boleh juga. Okey. Ikutlah. Kalau cikgu, cikgu lebih gemar yang mana satu cikgu? Saya suka yang macam ni je lah. Dengan kecil-kecil. Okey macam tu. Jadi Okey. belah lagi boleh Boleh dapatkan belah rhizome. lagi Ni sebenarnya kita nak jimatkan bahan tanaman. Betul. Kita guna balik. Daripada satu tadi yang kecil kita dapat 5. Nanti ada dapat 5 anak pokok. 5 anak pokok. Tapi Okey. nanti saya ceritalah ada kekurangan, ada kelebihannya. Baik, boleh. Okey, boleh dah Irfan? Dah siap? Okey. Kita potong lagi cikgu Ya. Okey. Biasalah kita pertama kali cikgu kan. Kita slow-slow sikitlah. Okey. Ke saya ada potong salah cikgu? Ke cikgu nak tolong saya ke? Betul Betul yang ni. Okey. Tinggal kita belah je lah. Ni dapatkan rhizome dia. Oh macam tu. Kita potong terus saja. terus je, tak Okey. apa. Baik. Baik. Okey.
Okey. Ini satu rizom lah. Satu Ya. rizom. Kalau rizom tu dia bersaiz besar dan lukanya besar, Okey. seeloknya kita rawat dia rendam dalam racun kulat. Racun kulat. Ya. Okey, untuk apa cikgu? So, dia ada yang luka ni kan. Luka ni. Kalau kita terus semai dan dia agak lembab, Okey. kemungkinan boleh ada jangkitan kulat. Jangkitan kulat. Kita tak nak yang rosak lah kan cikgu? Tapi biasa kalau pokok alpinia purpurata ni, Aha. dia lasak. Dia lasak? Dia okey je? Sekejap, dia biarkan merawat dirinya sendiri. Okey. Tapi kalau di sekolah memang kita rendam dalam racun kulat lah. Racun kulat. Baik. Okey. 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 Kita ambil ada 2 bekas yang untuk kita semai. Sekejap Irfan, saya tunjuk. Okey. Silakan. Ini ya. Sama ada kita menggunakan beg politena ni. Ikut saiz. Okey. Okey. Ini yang bersaiz kecil lah cikgu. Kecil lah. Ini polybag ni yang kecil. Okey. Saiz kecil. Kalau di pasaran dia sekilo dalam RM12 ke RM15 macam itulah. Jadi kita lipat bahagian atas ni supaya dia lebih stabil. Macam ni. Okey, terima kasih cikgu. Kita akan gunakan medium 211. 211 betul. Rizom. Yang satu untuk Irfan. Terima. Oh, satu untuk saya. Oh, Ya, banyak banyak tu. boleh bawa balik rumah ni. Satu untuk saya. Okey. Okey, ini saya punya. Baik. Cikgu, tadi ni memang kita dah campurkan semua, betul Sudah. tak? Maknanya 2 Okey, 2 nisbah tanah lom, Ya. 1 nisbah bahan organik, Betul. 1 nisbah pasir. Pandai. Okey, Hebat. baik. Okey. Kalau rhizome kita ni besar, contoh ada pokok heliconia dia yang kat sekolah tu besar-besar. Betul. Jadi polybagnya kena besar lah. Kena besarlah. Okey, baik. Ya. Okey, kalau saya gunakan polybag yang saiz sangat besar macam ni tak sesuai lah. Tak sesuai. Okey. Pokok dia kecil je. Ataupun kita boleh semai dalam ni, tray. Oh, boleh juga. Tray ni. Okey. Tray. Adakah cara semain ni berbeza atau macam mana? Tak ada sama. Sama juga. Cuma bekas yang beza. Bekas je yang berbeza. Kalau macam ni Okey. kita susun, kita semai, nanti banyaklah rhizome dalam ni. Okey. Sebab kita bukan nak biar dia jadi membesar di sini. Betul. Kita kena ubah dia nanti. Tapi cikgu, bekas ni tak ada lubang. Jadi okey ke? Seeloknya di lubang. Seeloknya Cantik di lubang. soalan tu. Okey. Macam tadi saya dah lubangkan lah. Betul. Untuk pengairan air keluar kan. Okey. Kalau lah kita tak ada alat nak bagi lubang, boleh juga. Boleh juga. Tapi dengan syarat kita jangan siram banyak. Lembabkan sahaja. Lembabkan sahaja. Tapi Okey. susah juga tu kadang terlebih siram. Itulah tu. Nanti Kita sudah pokok kontrol lemas. kan? Okey, baik. Jadi kita elok sebenarnya ada lubang lah. Ya. Baik. Okay, Irfan tadi boleh masukkan medium tu menggunakan sudip. Sudip. Okey, terima kasih. Nak masukkan cikgu banyak mana ni? Lebih kurang jangan sampai penuh lah. Jangan sampai penuh Okey. 2/3 pun boleh. Tengok. Adik-adik memang boleh tengok macam mana. Okey, kita cuba. Baik. Okey. Masukkan lagi. Lagi. Ini bahan campuran 211 Ya. Saya Okey. ambil yang besar sedikit. Cikgu besar sikit. Okey, baik. Cikgu, macam ni dah okey ke? Lagi ni tambah. Lagi? Hentak-hentak Okey. sikit. Hentak-hentak sikit. Baik. Oh, nak buat benda ni. Okey. Boleh. Okey, cikgu. Okey. Okey, cantik. Cuba tegakkan dia. Buat satu lagi. Buat satu lagi. Nampak? Ada 2 kerja. Lagi tak yang kecil? Ada ni. Okey. Dia kata atasnya. Baik. Ifan kena buat 2, cikgu suruh buat 2. Okey. 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 Lipat sikit. Lipat sikit. Kita masukkan Okey, sini. sahaja. Okey. Baik. Saya boleh petik sekali semasa kita buat aktiviti ni kena jaga keselamatan lah sebab kita ada guna bahan yang tajam dan jaga kita punya kebersihan juga. Ada tanah-tanah ni kan kita tak nak kita punya baju kena kotor. Betul tak? Okey. Jadi kita kena sentiasa berhati-hati. Okey. Okey Irfan, boleh dah? 2? Boleh? Saya buat tambah satu dulu lah. Okey. Baik. Okey. Baik, cikgu. Okey. Langkah seterusnya macam mana, cikgu? Bagi tegak je ni Irfan. Bagi tegakkan dulu. Okey. Okey, dah. Okey, medium dah. Mhm. Ambil yang ni tadi.
Ambil yang medium rhizome ni. Rhizome tadi. Masukkan kat sedia. Korek sikit. Masukkan. Okey. Dan tambahkan medium sedikit. Tambahkan medium sedikit. Okey. Baik. Kenapa kita tambah yang kemudian ni, cikgu? Untuk menutupi bahagian rhizome dia. Okey. Tapi tak menutupi keseluruhan. Baik. Kita tinggalkan sedikit. Okey. Macam tu ya. Okey. Macam dia punya apa tunggul kan? Okey. Okey, cikgu. Macam ni ke? Ya betul. Okey, nampaknya Irfan pun dah siap sekarang ni. Tapi sekarang kita nak berehat dulu, boleh, cikgu? Boleh. Okey, kita kembali selepas ini hanya di Mahir Didik TV KPM. Ikut mana? Didik TV KPM. Masih bersama saya Irfan Syamil rancangan Mahir di Didik TV KPM bersama dengan Cikgu Taslim di studio. Tadi kita dah siapkan pokok menggunakan cara teknik rhizome. Okey, dengan menggunakan nisbah campuran 2-1-1, betul tak, cikgu? Betul. 2 tanah lom, 1 bahan organik dan juga 1 pasir. Dan sekarang ni rasanya cikgu nak ajar saya untuk cara yang kedua, iaitu belahan rumpun. Dipersilakan, cikgu. Terima kasih Irfan. Jadi yang kedua menggunakan pokok yang sama. Pokok yang sama yang kita belah dua. Kita bahagikan satu kan. Okey. Gunakan teknik belahan rumpun. Baik. Ini tadi dia rumpun besar. Kita nak jadikan rumpun tu beberapa rumpun lah ikut saiz rumpun tadi. Okey. Baik, yang ni kita jadikan tadi belah dua lah. Betul. Okey. Dan alatan yang kita gunakan masih sama. Masih sama. Kudip, parang dan juga skater kan. Okey. Tapi nisbah dia lain. Lain nisbah pula? medium tu lain. Okey. Sebab kita nak pasukan dia terus. Oh, terus masukkan dalam pasu. Kita macam nak buat pemasukan semula tapi sebab dia daripada beg politena, polybag tadi dan kita nak biarkan dia gunakan belah rumpun, dia lain sikit daripada pemasukan semula. Dia bukan pokok dah tua, cuma kita nak biarkan dia menjadi belahan yang lebih kecil. Belahan yang lebih kecil. Okey. Kita masuk dalam pasu. Satu untuk Irfan, satu saya. Terima kasih, cikgu. Okey. Okey, satu medium untuk Irfan. Terima kasih. Nampak Irfan pun balik rumah ni, boleh buat kat rumah. Banyak cikgu bagi ni. Okey, kalau boleh anda lihat dekat sini, dia punya campuran adalah 3-2-1. Maknanya 3 tanah lom, cikgu Ya. 2 bahan organik dan 1 pasir. Betul. Okey, baik. Okey. Kita siapkan dulu bahan tanaman dia. Siapkan dulu. Okey. bahan Irfan tak tanaman. sabar dah ni. Baik, tadi Okey. yang ni kan rumpun tadi. Cuba perhatikan akar dia dah mula banyak kan? Betul. Dah padat. Jadi bila kita nak pasukan dia Okey. dalam rumpun yang lebih kecil, kita potong akar yang lama ni Potong akar yang lama. supaya kita nak Okey. galakkan pertumbuhan akar yang baru. Baik. Okey. Kemudian medium yang bawah tu kita potong juga 1/3 lebih kurang. 1/3 lebih kurang Okey. Kita potong keliling, cikgu tepi semua. Okey, baik. Jadi macam inilah. Okey. Wah, Irfan punya banyak betul. Okey, boleh, cikgu. boleh juga. Baik. Okey. Medium tu tinggalkan sedikit saja sama akar dia kan. Okey. Baik, dah cukup, dah siap untuk bahan tanaman. Baik. Kalau ada yang mati, bunga yang mati, daun yang mati tu kita potong lah. Oh, kita potong-potong lah. Okey. Ni dah mati, kita Cantik, potong. Okey. Okey. Boleh ya? Kita Baik. pilihkan. Kalau kita tak potong daun-daun yang mati ni, ada tak dia punya kesan ni, cikgu? Tak adalah, tak cantik lah. Tak cantik lah kan. Okey, baik. Dan kita sediakan bekas dia. Bekas dia Saya sediakan sekarang ni pasu jenis plastik lah. Baik. Jenis plastik. Yang penting kena ada lubang lah untuk pengairan lubang kan. aliran ni memang penting. Betul. Kalau tak ada kang, boleh tulis ikan. Betul. Okey, ni sekarang kita gunakan ni serpihan pasu tadi. Okey. Okey. Ini pandang ni lah yang ni. Berapa banyak, cikgu? Masukkan lebih kurang 1 lapisan. 1 lapisan Okey.
cikgu, kita nak kena susun cantik ke macam mana? Jangan rata je. Rata-ratakan je. Okey, satu lapisan Baik. Okey tak? Okey, cukup. Okey, sikit. Okey. Satu lapisan macam ni. Okey. Baik. Agak-agak Irfan, kenapa nak letak serpihan basuh ni? Irfan rasa nak bagi tanah yang sekata atau macam mana? Ke salah cikgu? Tak juga. Tak juga Untuk menambah pengudaraan dia. Tambah pengudaraan. Kalau kita terus masukkan medium, nanti bila kita siram, sama ada dia padat ataupun tanah tu keluar. Medium tu keluar kat bawah ni. Kita kena tahan lah kita pakai. Okey. Kita kena tahan tapi air yang lebih je keluar. Medium tak keluar. Medium tak keluar, air je yang keluar. Okey. Baik. Okey, sekarang kita ambil medium pemasukan 3, 2, 1 nisbah dia. 3, 2, 1. Okey. Baik. Kalau kita nak semai, kita guna 2, 1. Kalau Betul. kita nak terus pasu supaya dia terus membesar di sini, kita guna 3, 2, 1. 3, 2, 1. Okey. Ni. Okey, kita masukkan dalam ni lah. Baik. Kita gunakan sudik lah Yalah ya. Kalau rasa nak sopan macam ni lah. Kalau ni, cepat macam tuang je lah kan. tuang saja. Tapi jangan penuh. Jangan penuh. 1/3 sahaja. 1/3. Baik. 1/3. Okey. Agak 1/3. Okey. Okey, betul tak cikgu tunjuk kat kamera? Okey. Bagaimana jumlah dia? Lebih kurang macam ni ya. Okey. Baik, kita ikut. 1/3 daripada Okey. bekas tu, pasul. Baik. Okey. Wah, berdebu. Berdebu kita kat studio hari ni. Okey. Boleh? Macam ni cukup cikgu? Betul. Okey. Okey. Baik. Sekarang Terusnya? ambil bahan tanaman kita, masukkan di tengah-tengah pasu kita. Masukkan di tengah-tengah. Okey. Dan tambahkan lagi dengan medium ni. Untuk tetap mampatkan tanah tu lagi kan? Dan nanti goyang-goyang Okey. Baik. sehingga Cikgu perlukan pertolongan? gunakan sudik. Gunakan sudik. Tambah. Okey. Baik. Okey. Ni kita bagi dia betul-betul pokok ni tak bergerak lah cikgu Ke macam mana? Betul. Dia dapat medium baru. Medium yang baru. Okey. Pertumbuhan akar pun baru. Baik. Bekas pun baru. Bekas pun baru, saya setuju. Okey. Okey. Cikgu, nak saya tanya, apakah manfaat kalau kita gunakan teknik belahan rumpun ni? Apa beza dia dengan rhizom tadi tu? Rhizom, kelebihan dia dapat banyak. Okey. Satu pokok banyak rhizom. Betul. Tapi lambat. Satu bulan rhizom tu baru naik dalam 5 cm. Lambatlah. Kalau lambat ini lah. Okey. segera. Betul. Sama seiras dengan mak dia tadi, induk. Cuma dia rumpun kecil. Semua dia rumpun kecil. Dia nak jadi rumpun yang besar sekejap je. Betul. Terus cantik, ada bunga, ada daun yang cantik. Sebenarnya dari segi masa lah cikgu, lagi cepat dan lagi efisien lah. Okey. Tapi dia satu rumpun boleh belah berapa je, Irfan? Betul, tak banyak kan? Dalam 2. Tengoklah kalau rumpun besar boleh 4, 5. Kalau rhizom banyak, betul tak cikgu? Boleh. Okey. Tambah lagi. Tambah lagi Okey. Tambah lagi, kita bagi mampatkan dia. Dah macam memasak dah saya kat sini. Tapi jangan sampai melimpah lah. Okey. Kurang ada baki 2 ke 3 cm dari permukaan pasu ni. Baik. Dan kita tekan sikit. Bagi Tekan sikit, pangkal dia ni. Okey. Sikit lagi, Irfan. Sikit lagi. Irfan. Okey. Sikit lagi. Lagi sikit. Lagi sikit. Okey, cikgu cakap lagi sikit. Tambah lagi. Lepas tu dipadatkan. Padatkan. Pangkal itu kena tekan. Tekan Kalau sikit, tak nanti dia, bila kita siram, dia boleh tumbang. Okey, betul. Macam dah jadi. Ya. Okey. Boleh tambah sikit lagi. Tambah sikit lagi. Terima kasih, cikgu. Okey. Bila kita Peluh siram, juga berkebun ni. Bila disiram nanti dia turun juga medium ni kan. Kurang. Okey. Okey, dah. Baik. Cantik. Langkah seterusnya, kita gunakan ni tadi. Batu untuk Betul. hias atas dia. Hias atas dia. Lama. Saya pula gunakan sungkupan jenis sabut. Okey. Boleh je. Boleh je kan? Letak di keliling dia. Okey, lepas susun. Ifan dapat bentuk bulat boleh cikgu Boleh. Boleh. Susun macam mana Irfan? Tak ni tu bahan buku Ifan. Okey.
Atau ada bahan lain pun boleh. Boleh juga kan? Yang sesuai Contoh lah. bahan lain cikgu yang boleh kita guna? Ada budak-budak saya suka letak guli. Saya pernah nampak orang letak guli dalam tumbuhan, betul. Masalah. Okey. Okey. Cantik lah cikgu. Itulah. Letak je. Letak je. Ha. Okey. Disusun sikit. Ya. Tekan-tekan sikit. Dah, Okey. siap. Ada satu lagi. Aha. Kalau tadi dalam pembiakan secara rhizome tadi, Okey. kita kena letak di tempat yang teduh. Aha. Okey, Okey. siap, Tunjuk sikit dekat kamera cikgu. Okey. Ini Irfan punya, ini cikgu punya. Ini kita dah letakkan batu-batu sungai cikgu Untuk proses apa tadi cikgu? Sungkupan sebagai sungkupan. Ya. Okey. Baik. Okey. Yang terakhir biasa memang kita perlu siram tadi. Perlu siram, okey. Kalau yang pembiakan secara menggunakan rhizome tadi, kita letak di tempat yang teduh sampai dia tumbuh pucuk baru, akar baru keluar. Dan siram biasa 1 hari 2 kali. 1 hari 2 kali. Lebih kurang Okey. itu. Yang penting dia lembap. Yang ini pun kita letak lepas kita buat belah rumpun ni, letak juga di kawasan yang agak teduh sampai dia pulih dalam lebih kurang seminggu ke. Okey. Baru kita letak tempat yang kita suka. Jangan lupa, saya kata tadi ada garam Epsom kan? Garam Epsom, yes. Kita untuk siram kita untuk kurangkan yang tekanan dia. Yang ni, kurangkan tekanan dia. Okey, Ifan punya pun kena juga letak. Kalau lah itu penambahan saja. Penambahan sahaja. Kalau tak letak pun tak ada masalah Tak ada lah. masalah. Okey. So itulah tentang pembiakan menggunakan rhizome Okey. dan juga belahan rumpun. Pokok yang sama, pokok Pokok yang sama. Alpinia purpurata, halia merah. Alpinia purpurata Ya. Susah nak sebut tu. Okey cikgu, Ifan nak tanya. Dari segi bancuhan baja, kita kena siram dengan air juga ke atau macam mana? Tak baja tak perlu siram ke? Peringkat awal ni kita jangan bagi baja dulu. Jangan bagi baja dulu. Sebab dalam Okey. medium tadi kita dah campur dan TSP, ingat tak? Betul? Ada TSP. Sebagai baja penggalak akar dah. Itu yang penting. Okey. Selalunya lepas berapa lama baru kita boleh letak baja ni cikgu? Lebih kurang dekat-dekat sebulan. Okey. 2 minggu ke sebulan macam tu dia dah pulih. Bolehlah kita tambah baja ikut yang ada. Baja organik ataupun baja kimia. Baja organik ataupun baja kimia. Kesesuaian pokok jugalah. Okey, baik cikgu. Terima kasih banyak. Irfan pun dah kata apa dah selesai dengan kita punya tanaman secara belahan rumpun ni. Kita nak berehat dulu. Kembali selepas ini hanya di Mahir. Didik TV KPM. Kembali bersama saya Irfan Syamil rancangan Mahir di Didik TV KPM. Nampaknya tadi cikgu kita dah siapkan tumbuhan secara rhizome dan juga belahan rumpun. Sekarang ni kita sudah sampai di segmen terakhir iaitu segmen rumusan. Jadi cikgu dipersilakan. Apa yang cikgu boleh rumuskan tentang pembelajaran kita hari ini? Persilakan. Alhamdulillah hari ini kita sama-sama Betul. memahirkan dua teknik pembiakan tumbuhan hiasan secara asek iaitu tidak menggunakan biji benih, menggunakan rhizome dan juga belahan rumpun. Belahan rumpun. Okey. Daripada pokok yang sama iaitu pokok halia merah ataupun Alpinia purpurata. Mungkin cikgu boleh ceritakan sedikit dari segi perbezaan untuk kita gunakan cara-cara yang berbeza ni. Ya. Ada kelebihan dan kekurangan dua teknik ini. Saya ulang balik. Pokok yang jenis berumpun macam ni dan jenis yang ada rhizome jenis macam ni, kita boleh gunakan dua cara. Satu rhizome. Yang rhizome ni satu pokok rumpun dia ada banyak rhizome. Betul. Kadang-kadang dia terkeluar-keluar. Kalau serai Aceh macam yang Irfan nak beli tadi, sampai terkeluar-keluar daripada Okey. baik politina dia. Kita boleh dapat dalam berapa cikgu? Contohnya lah, anggaran dia. Berapa kalau rhizome dalam satu? Dalam ni ada dalam 20 boleh. 20 boleh? 20, 25 boleh. Okey, banyak. Tapi dia kekurangan dia lambat.
Makan masa. Makan masa. Tapi kalau yang sabar tak apa. Yang sabar tak apa. Sabar. Kalau nak cepat tak boleh gunakan teknik Rhizome. Okey. Okey, biasa dalam sebulan, saya nak tunjuk contoh sebulan ya. Ah, Pokok yang sebulan macam mana cikgu? Sekejap Apa ya. akan jadi kalau dalam sebulan? Ni. Okey. Sebulan baru dapat macam ni. Kecil macam ni cikgu sebulan. Macam ni aja pokoknya. Maknanya memang terbuktilah kalau kita gunakan teknik Rhizome ni dia memakan masa yang lama. Ini serai Aceh. Serai Aceh. Abang Cik Ifan nak beli tadi? Ya. So, kalau tak apa, kalau kita buat banyak, sebulan dah macam ni. Nanti kita buat batch yang kedua, bulan depan ada lagi yang satu. Jadi dia ada banyak peringkat. Banyak peringkat. Tak apa, nampak je lambat kalau kita buat satu pokok. Tapi kalau buat banyak tak habis lah. Namun, teknik menggunakan Rhizome ni masih lagi mengekalkan ciri-ciri induk dia. Ciri-ciri induk. Kalau dia punya asal pokok dia macam ni, nanti dapat pun macam tu lah. Cuma dia lambat saja. Cuma dia lambat sahaja. Okey. Okey. Kemudian teknik yang kedua iaitu belah rumpun. Kelebihan dia segera. Segera. Daripada rumpun besar, kita dapat belah ikut belahan dia macam mana. Katakan yang tadi kita dapat 2 je kan. Betul. 2 rumpun. Tapi dah segera dah dapat dah. Dah siap dah tinggi dah pun. Siap dah tinggi. Dah boleh. Kalau nak letak di bahagian hiasan dalaman pun boleh pokok macam ni kan. Okey. Dah cantik dah. Dah cantik dah. Cuma kekurangannya itulah. Sedikit saja dapat hasil. Sedikit sahaja. Jadi kita pilih sama dia nak yang lambat ke, nak yang cepat. Ikut apa ni kita punya ni lah. Kita nak yang mana? Okey, kita ikut kita punya keperluan lah. Ada pilihan. Contohnya kalau kita nak gunakan masak untuk hari raya haji contohnya. Nak cepat, kena dah pakai yang ni cikgu. Betul tak? Kalau nak pakai yang Rhizome ni tak sempat pula kan? Dia macam pokok ni, selain daripada 2 teknik ni ada lagi banyak-banyak jenis teknik lain kan. Contoh, pada bunga dia nanti dia keluar anak-anak pokok. Okey. Tapi hari ni kita tak bincang pasal tu. Okey, baik. Jadi 2 kaedah tadi ada kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dan kekurangan masing-masing. Okey cikgu, Irfan nak tanya, apakah dia punya jangka hayat dia cikgu? Lebih kurang banyak macam dia boleh hidup berapa lama cikgu pokok ni kalau kita gunakan teknik Rhizome dan juga belahan rumpun? Dia sama je. Bila dah dewasa, kalau kita tak biarkan dia lagi, lama-lama dia mati. Lama-lama dia mati. Okey. Kadang-kadang kalau kita tengok orang tanam pokok kunyit kan, kunyit untuk makan tu. Asal lama-lama daun dah main kuning, maksudnya Rhizome dia dah cukup matang untuk dibiarkan lagi. Okey. Dia bagi simptom kat situ. Maknanya kita kena potong teruslah. Betul. Untuk kita biarkan lagi. Tapi kalau asalkan Irfan ke atau murid-murid di luar sana, selain pada pokok bunga macam ni, yang kita kalau nak buat landscape pokok tanaman herba, tanaman dapur. Betul. Contohnya halia ke kunyit ke cekur, tu jenis Rhizome juga. Rhizome juga, okey. Kadang yang macam kunyit, kita nak dapat dia punya tunas macam tadi susah. Susah, okey. Kita tak ambil situ, kan? Jadi macam mana cikgu kita nak Kunyit macam ni, buat tanaman yang tu? tak ada pucuk, tak ada akar. Betul. Kita ambil yang dah tua-tua tu, letak dalam bekas macam ni, letakkan tisu, lembapkan dia, susun dia dan letakkan potongan bawang. Okey. Untuk menggalakkan, cepatkan dia keluar pucuk dan akar. Baik. Lepas Saya tu, faham. dah ada, kita boleh semai. Boleh semai. Rhizome Okey macam cikgu. tadi, Terima kasih banyak atas perkongsian untuk hari ini. Sedikit pesanan terakhir untuk cikgu. Dari cikgu kepada penonton dan pelajar di rumah. Silakan. Bila ada ilmu, ada kemahiran, laksanakan. Laksanakan. Amalkan. Lepas tu dah boleh, ajar orang lain. Betul. Ilmu yang kita ada, kena kongsi bersama-sama. Baiklah cikgu, terima kasih Cikgu Taslim kerana bersama kami hari ini di Mahir Didik TV KPM. Saya harapkan ilmu ini dapat memanfaatkan kepada semua penonton di rumah. Dengan itu, sehingga berjumpa lagi. Assalamualaikum dan bye-bye. Terima kasih cikgu. Didik TV
KPM